Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhana bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw syahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif anna syururahum waj'al syururahum ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibaratan liulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita. Masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala beri peluang kepada kita, sama-sama kita mari duduk di dalam ruangan pengajian menututi ilmu tafsir daripada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita nak masuk maudhu' baru, iaitu pentafsiran daripada suratul Zumar. Pentafsiran daripada suratul Zumar, dan inti suratul Zumar ni iaitu ada di dalam karakter ayat-ayat yang kita lagi akan dengar ni lah, insya-Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tengok dengan cara apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak kata di sini. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maudhu' yang kita nak cakap ni ya ada kaitan lah dengan maudhu' yang dulu ataupun dengan isi kandungan ayat Al-Quran hak dulu tu. Jadi Tuhan tu duk royak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tak terimanya syarat-syarat yang dibawa datang oleh orang yang tak mahu nak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang menjadikan dia dengan tidak berkongsi dengan apa-apa. Akan tetapi mereka itu sukanya nak panggilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berkongsi, dan supaya dia tu jadi silapnya cara faham, silapnya cara nak duduk ke dia tu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kata janganlah sama sekali mutu terima akan rayuhal ataupun akan syarat-syarat yang disyaratkan oleh orang-orang yang tak beriman sebelum dari orang-orang yang tak beriman di kalangan kamu. Kalau membuat lagu tu nescaya mung tu termasuk daripada golongan orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan amalan mu tu sendiri, wahai Rasulullah. Maka hendaklah mung itu mengabdikan kepada aku ni hal keadaan tunggal, dan mung tu syukurlah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu.
Kenapakah mereka itu buat kerja umpama tu? Kerana mereka itu tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai-bagai kenalnya. Kalau ia kenal, nescaya ia tak itulah, ia tak serukan kepada itu seruai, ia tak mengajaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada cara memikir yang salah itu. Itulah kesimpulan sedikit daripada apa hisah yang kita telah dengar dah kemarin itu daripada isi kandungan ayat daripada surah Az-Zumar. Hari ini ni insya-Allah kita nak masuk ayat yang ke-68. Nah, kita siapa-siapa adanya Al-Quranul Karim, ambil mari tengok kata Tuhan nak ayat gapo kepada kita. Mudah-mudahan kita itu dirahmati dan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dosa-dosa kita dengan sebab kita pegangnya Quran dan kita tengoknya isi kandungnya Quran dan kita dengar pula akan baca daripada guru kita supaya kita itu lebih rapat lagi roh kita dengan isi kandungan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala telah firman kata wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ayat ini ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala nak royak tentang hal hari kiamat. Hari kiamat hak kubra, iaitu hari kiamat sungguh, bukan kiamat sughra. Kiamat sughra makna mati seorang itu daripada nyawa dia ataupun mati seorang itu daripada dunia ni nak masuk kepada negeri alam barzakh. Tapi hak ni iaitu nak mati, makna kata nak menghancurkan segala-gala makhluk. Ni benda yang kita orang Islam ni kena pegang teguh ni. Kena pegang teguh kata kita ni berimej kata di sana ada hari kiamat, iaitu hari yang Allah Subhanahu Wa Taala akan membinasakan segala-gala makhluk supaya Tuhan itu nak jadikan satu alam lagi yang nak manusia tu pindah hidup, iaitu alam akhirat yang kekal abadi, yang tidak binasa, yang tidak ada di sana benda-benda yang serabut, benda-benda yang jadi kemusnahan, jadi bala petaka bagi ahli syurga, dan tidak ada kesenangan walaupun sedetik, walaupun semasa, walaupun sehari, walaupun gapo pun orang yang tidak beriman ataupun orang daripada ahli neraka. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Dia kata wa nufikha. Kalimah nufikha ni mana siup, mana tiup dan akan ditiup. Tiup apa? Wa nufikha fis sur, dan akan ditiup sangkakala. Yakni Israfil, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kerja dia supaya dia itu siup sunah sangkakala. Nampak dah tu dah? Supaya Allah supaya dia tu Allah Taala letakkan supaya dia tu kerja siup sunah sangkakala. Apabila katanya dalam hadis-hadis yang lain, sekarang lah ni sunah ni duduk di mulut gini. Nantinya izinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala satu hanya jua. Apabila Tuhan suruh, nescaya buat kerja selalu dah. Itu dia. Nawi kita tahu kata semua urusan itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pada yang lain. Apabila sunah sangkakala itu ditiup, sunah sangkakala itu diizin oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya Israfil itu buat kerja, jadi lagu mana apabila dia tiup? Fasa'iqa. Maka jadi fasa'iqa. Sa'iqa ni katanya para ulama di sini iaitu famata. Fasa'iqa ay famata, maka jadi matilah. Jadi mati. Maka setengah ulama ia terjemahi sedap lagi, makna maka binasalah. Jadi hancurlah, jadi binasalah. Nah, fasa'iqa piya man fis samawati, mereka yang ada di langit. Siapa man fis samawat, iaitu tak lain tak bukan, iaitu daripada para malaikat. Para malaikat ni Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dia di as-samawat, duduk di dalam langit. Makna
duduk di dalam langit. Makna kata fi di sini pakai makna dharah lah. Mana malaikat tu duduk di dalam langit. Adapun aamintum man fis sama', aamintum man fis sama' mewasatni ke mereka yang ada di langit, makna kata man 'alas sama', iaitu mereka yang ada di atas segala makhluk, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalimah fi ni hi ahlus sunnati wal jamaah, kita kena faham jadi molek. Terkadang kita pakai makna zarah, makna dalal, terkadang kita pakai makna ala, benar atas. Sebagaimana Tuhan riwayat dalam Quran itulah, fasiru fil ard, jalan olehmu dalam bumi ke atas bumi, wala usallibannakum fi juzu'in nakhl, selagi aku ni akan ikatmu tu di atas batai tamar, bukan di atas pokok tamar, bukan dalam ambil orang kamar dia belah pokok tamar boh tak orang dalam kamar dia tak gitu, bukan kamar dia pukul di atas batai tamar, itu bukan maksud. Fi di situ ada dalalah yang banyak di dalam Al-Quranul Karim. Nak faham, hendaklah kita tengok tafsir-tafsir daripada tokoh-tokoh ulama salaf pertama sekali, kerana mereka ini lebih faham agama daripada orang Kamadiyah. Nah, orang ni lebih faham agama daripada orang Kamadiyah. Kenapa? Kerana dia ni adalah orang dekat dengan sumber wahyu, orang dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun setengah-setengah daripada manusia itu tak boleh nak faham perkara-perkara tersebut, dengan sebab mereka itu katuk pandangan mereka, katuknya akal fikiran mereka, katuknya hati mereka, itu serah kepada dia lah. Kerana siapa dia nak macam mana tu hewi macam tu, tak ada jadi pelik ke apa. Kerana kita ni adalah nak jagakan diri kita, selamat, hendaklah kita sakutkan dengan tokoh a'immatis salaf yang ulama dunia itu akukan dia. Seumpama Imam At-Tabari dalam masalah tafsir, Imam As-San'ani dalam masalah tafsir, Imam An-Nasai, Imam Asy-Syafi'i dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama yang mentafsirkan akan ayat Al-Quranul Karim kepada kita. Nah, kita ni sekarang ni alhamdulillah tak serupa dengan masa-masa yang kita telah lalu mari. Kenapa? Kerana kemudahan pada masa ni Allah Ta'ala buat jadi nampak ke mudah. Nah, siapa dia nak, maka dia boleh tahulah. Siapa dia rajin, siapa dia cari, nascaya ada guru, adanya kitab, adanya ilmu untuk sediakan bagi kita, supaya kita itu boleh tahu perkara-perkara yang kita nak tahu. Itu adalah anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ini masa. Itu sangat-sangat berharga sekali lah. Kita kena berasa syukur, kena terima kasih kepada alim ulama kita yang dia itu sudi wak khija, wak tubiknya perkara-perkara itu kepada ini ummah, supaya dimudah bagi kita yang nak carinya kebenaran. Lalu Tuhan kata fasa'iqa man fis samawat, yakni mereka yang ada di langit, para malaikat itu jadi binasa, mati pergi habis. Wa man fil ardi, dan mereka yang ada di mana? Yang ada di bumi. Mereka di sini mana perkara yang hidup, manusia, jin ke apa masuklah, dan binatang berapa nama semua. Man fil ardi ni mana kata mereka yang ada duduk atas muka bumi. Fil ardi ni makna kata atas bumi juga. Nampak tu? Di atas bumi ni lah. Tu makna kata hidup nyawa tu lah. Nampak tu tak? Tu makna binasa habis, tak ada tinggal walaupun sedikit pun. Binasa habis apabila sunat sangkakala ditiup kali pertama. Kali yang pertama. Baik. Kemudian Tuhan royak mari, illa man sya Allah, malaikat mereka ya Allah Subhanahu wa taala kena. Makna ada lagi jenis daripada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala tak membinasakan. Tak membinasakan masa mana? Masa sunat sangkakala ditiup kali yang pertama. Makna kata ditiup sunat sangkakala, dia tu tak binasa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kata fasa'iqa man fis samawat wa man fil ard, binasa, mati habis yang ada di langit, yang ada di bumi. Tapi Tuhan wari al-istisna. Wari istisna kata illa malaikat man sya Allah, mereka ya Allah Subhanahu wa taala kena.
illa man syaa Allah, mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendak. Katanya para ulama, yang Allah Subhanahu wa taala kehendak di sini man haula, siapakah yang Allah Subhanahu wa taala royak kata man syaa Allah, iaitu yang pertama Jibril alaihi salam, yang kedua Mikail alaihi salam, yang ketiga Israfil alaihi salam, yang keempat Malakul Maut. Yang keempat Malakul Maut. Mereka ini empat jenis daripada malaikat besar ini. Mereka ini tidak mati pada tiupan kali yang pertama, akan tetapi mereka akan mati selepas daripada itu. Yang memati itu Allah Subhanahu wa taala sendiri. Mula-mula matikan Jibril alaihi salam. Kemudian turut tertib Mikail, kemudian Israfil, kemudian Malakul Maut. Malakul Maut, Allah Subhanahu wa taala cabutkan nyawa dia dengan zat yang maha bersih sendiri. Makna kata Tuhan yang mematikan dia sendiri. Kerana dialah yang buat kerja tiap-tiap orang mati, tiap-tiap jenis hak biasa kena mati ni, dia yang orang buat tubik nyawa, bawa datangnya nyawa klik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala cabutkan nyawa dia ni, cabutkan nyawa Malakul Maut ni, lalu dia kata kalau aku tahu kata sakit mati umpama ni, nascaya aku tak kerja akan di ini kerja. Ni nak ayat kata al-maut adalah perkara-perkara yang bukan mudah kita itu. Sebab itulah warid daripada doa-doa orang yang soleh kata Allahumma hawwin alina sakaratil maut. Ya Allah ya Tuhan aku, selamatlah, sejuklah, perangilah gapo mabuk mati. Mana mati ni adalah perkara yang dahsyat, perkara yang hebat, perkara yang thaqil, berat di atas tiap-tiap jiwa yang mempunyai nyawa. Itu makna kata illa man syaa Allah. Lepas daripada tu duk gilah. Duk gi lama tu berapa lama nanti kita tengok adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Kemudian akan ditiup padanya iaitu pada apa? Iaitu thumma nufikha fihi. Kemudian akan ditiup padanya pada perkara-perkara dalam kuasa Tuhan, hak Tuhan nak, hak Tuhan mati tadi tu lah. Makna kata hak Tuhan suruh mula-mula tadi tu, Tuhan akan suruh siup pula. Thumma nufikha fihi ukhra, kali yang kedua pula. Fa idahum qiyamun yanzurun. Fa idahum qiyamun yanzurun. Tu dia. Thumma nufikha fihi, katanya ulama, kemudian ditiup padanya kali yang kedua. Ditiup padanya kali yang kedua, fa idzahum qiyamun yanzurun. Tu. Apa makna kata fa thumma nufikha fihi ukhra? Iaitu wahia nafkhatul ba'ts. Iaitu tiupan untuk membangkit. Tiupan untuk membangkit. Wa bainahuma, dan di antara kedua-dua, makna tiupan kali yang pertama dengan tiupan kali pertama untuk binasakan. Tiupan kali yang kedua untuk membangkitkan. Wa bainahuma arba'una sanah. Di antara dua jarak itu 40 tahun. Maka katanya 40 tahun, iaitu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dia kata ma baina nafkhataini arba'una. Di antara jarak tiupan, dua tiupan ini arba'una, 40. Qalu ya Abu Hurairah, maka katalah puak-puak puak-puak sahabat tu tanya Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana riwayat Bukhari dan Muslim ini, arba'una yauman, 40 hari ke? Qala radhiyallahu anhu abait. Mana aku tak tahu. Qalu, kata lagi sahabat itu arba'una sanah. Qala radhiyallahu anhu abaitu. Aku tak tahu juga. Qalu arba'una syahran, 40 bulan ke? Qala abait. Mana aku tak tahu juga. 40 hari ke? 40 bulan ke? 40 tahun ke? Abu Hurairah tak royak. Sebab apa? Kerana ini masalah ghaibiyah
yang sahabat sendiri pun nak royak tak boleh. Kenapa? Kerana tidak ada ilmu daripada Allah Ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak khabar, tidak royak, tidak khabar, tidak menyata, maka dia senyap. Ini adalah amanah para sahabat. Sebab itulah sahabat ni didapat pangkatnya kulluhum udul. Semua dia itu adalah dapat keadilan. Apa makna adil di situ? Yakni dia itu tak dusta di atas urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak dusta di atas urusan agama sama sekali. Kemudian Abu Hurairah kata, wa yabla kullu syai'in minal insan, makna kata tiap-tiap anggota manusia itu dia akan binasa. Yabla makna kata binasa, hancur, illa illa ajbuz zanabi. Makna kata malaikat ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni satu tulang yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam diri manusia yang duduk akhir sekali daripada jasad manusia, duduk atas tulang belakang akhir sekali. Itu makna kata ajbuz zanab. Fihi yurakkabul khalq. Dengan padanya lah makna kata dengannya lah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia sekali lagi, daripada ajbuz zanab. Itulah tu nak kita faham, jadi molek daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tu faham direct daripada jalannya ulama kita yang gantung kepada Alkitab, gantung kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit daripada baginda, tidak ambilnya cerita-cerita yang tidaknya segagah dan kukuh kita nak gantung sebagai pegangan kita dalam ini urusan kita tawassuk sini. Itulah keistimewaan ulama sunnah kita yang berjalan semenjak dulu sehingga sekarang. Maka ulama sunnah ni siapa dia boleh dengar dia, nescaya dia tu akan dapat anugerah untung besar. Akan tetapi kalaulah kita itu tidak dimuafakah, tidak dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala jumpa dengan para mereka ini, nescaya kita akan dengar berita-berita, cerita-cerita, perkara-perkara yang tak sabit, perkara-perkara yang jadi menyerahkan dengan pegangan yang sebenar yang Allah Subhanahu wa taala wahyu di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang sabit daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa kata pegangan kita ni jadi tak bersih. Apabila pegangan tak jadi bersih, maka amalan yang kita buat pun jadi kacau, jadi seolah kata tak ada duduk di atas bantasan yang Allah Subhanahu wa taala kandak. Maka alhamdulillah kita apabila boleh dengar a'immatis sunnah mengajar ajaran Allah Taala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikut landasan yang diberjalankan oleh para ulama, maka dia tu akan bimbingkan kita. Dia tak wari perkara-perkara yang tak sabit nak kita tu makan, nak kita pegang, nak kita itu beragama. Tidak sama sekali. Kerana mereka ini adalah amanah orang dalam masalah bawa datangkan urusan agama kepada ini ummah, kerana dia wak kerja gatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia tahu kata dia tu duduk makam gapo, masalah hadis, masalah tafsir, masalah fiqh, dia jaga molek. Supaya nak kita itu boleh buat amal betul molek dengan landasan dan ajaran yang dikandakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma nufikha fihi ukhra. Kita faham kan? Kemudian ditiup. Nah, kemudian ayat yang ke-68 tu, kemudian akan ditiupkan padanya, tiup pada sangkakala tu lah. Pada sangkakala tu tiupan yang lain. Makna nafkhatus thaniyah, tiupan kali yang kedua. Maka apabila Israfil itu tiup kali yang kedua, lagu mana jadi? Fa idzahum qiyamu yanzurun. Maka tiba-tiba pakai idzal fujaiyah di situ. Fa idzahum, maka tiba-tiba mereka makhluk yang berjiwa, makhluk yang menyawa tadi itu bangkit menunggu. Fa idzahum qiyamun, bangkit. Kemudian duk tunggu gapo katanya, katanya para ulama di sini yang zurun, di sini dia kata ni fa idzahum qiyamun ay minal kubur, daripada kubur. Dari kubur ni mana tempat yang dikembomikan
jasad manusia ataupun jasad yang benda yang bernyawa. Jasad kecek mudah-mudah. Tu minal kubur. Yang zurun, apa makna yang zurun? Yakni ia duk tunggu. Tunggu apa? Ma yuqalu lahum. Apa yang nak katakan bagi mereka. Terutama daripada golongan manusia dan golongan jin. Adapun binatang ni ia tak ada berdosa sebab dia tidak ada taklif, tidak adanya bebanan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia dan dia tu tak berakal. Tu makna kata beberapa perkara yang warasatul anbiya kita ni syarah nak kita faham di situ. Kemudian kita nak kita faham di sini dulu supaya nak kita itu jelas lagi. Fa idzahum qiyamun yanzurun ay ahya'un ba'da ma kanu 'idhaman wa rufatan saru ahya' yanzurun ila ahwali yaumil qiyamah. Makna kata mereka itu hidup selepas daripada mereka itu jadi tulang yang rapuh, yang pahu. Jadi sekali lagi mereka itu hidup kembali kelik mari kepada ini dunia yang zurun. Duk tunggu, tengok, boleh tengok ke apa? Tengok keadaan kedahsyatan hari kiamat. Ada kitab ahwal, nama kitab ahwal bagi Imam Ibn Abi Dunya. Dia bercakap tentang hal hari kiamat dengan cara jelasnya di dalam itu. Kemudian berkatanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mai tengok Nabi royak. Karena kita ni ke ahli sunnati wal jamaah, majlis ahli sunnati wal jamaah ia beza dengan majlis yang lain. Majlis ahli sunnati wal jamaah kita boleh dengar Al-Quranul Karim mula-mula sekali. Dengar Quran, kamarnya dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamar dia dengar pendapat para ulama ambil semenjak sahabat dan turun mari sampai ke kita ni lah. Itu cara keistimewaan majalis ahli sunnati wal jamaah. Ada pun majlis yang sebaliknya kita tak akan dengar Al-Quran berapa banyak mana. Tak ada dengarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada dengar nama-nama sahabat, nama-nama tabi'in, nama atba'it tabi'in. Itu keistimewaan kita tu perhati tengok. Majalis ahli sunnati wal jamaah, majlis ahli sunnati wal jamaah gitu cara-cara dia. Tak? Terutama dalam masalah kita nak pegang dalam arti kata kita nak tahu kata bagaimanakah berlakunya hari kiamat, bagaimanakah jadinya hari kiamat, kena dengarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada makhluk yang lebih tahu ini lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia adalah rasul yang dapat wahyu direct daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ulama rabbani, ulama ahli sunnati wal jamaah, hak yang bergantung pegangnya dia dengan hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan bawa datang kepada kita. Maka selamat cara tu. Tidak ada keistimewaan ni di dalam manhaj yang lain. Dalam jalan yang lain tak ada sama sekali. Bukalah kitab-kitab mana pun. Kalau royak kata ahli sunnati wal jamaah, pasti muka yang pertama, muka yang kedua, semua muka ada ayat Quran, ada hadis Nabi, ada perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan atba'it tabi'in, gitulah. Tetapi kalau lain daripada jalan ni ahli sunnati wal jamaah, buka muka pertama tak jumpa ayat Quran, muka yang kedua tak jumpa hadis Nabi, yang ketiga tak jumpa para sahabat, yang kelima tak jumpa, yang keempat tak jumpa tabi'in, yang keenam tak jumpa atba'it tabi'in. Ada qila wa qalu, orang tu kata gini, orang ni kata gini, itu faham lagu ni faham lagu ni. Itu bukan keistimewaan majalisu ahli sunnati wal jamaah. Kita boleh perhati hak ni orang panggil konsep ni jalan ni kekal sehingga ambil di semenjak dulu sehingga ila ayyarithallahu al-ardha wa man 'alaiha, akan kekal sehingga hari kiamat nanti. Ia tak akan ubah, la tatabaddal wa la tataghayyar. Ia tak akan berubah, tak ada jadi kod lain. Ya dasar dia gitu. Cara-cara dia itu tepat-tepat yang kita sebagai orang Islam ni boleh perhati. Nampak tu tak? Maka jadi gagah. Jadi pahamnya kita tu jadi gagah, pahamnya kita tu jadi jilah, pahamnya kita tu jadi cerah. Sebab apa? Sebab perkara-perkara ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin. Taraktu fikum
in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada kitab Allah wa sunnati Rasulillah wa sunnati, iaitu jalan ni aku tinggal kamu kalau gatal sungguh, iaitu kitab Allah Taala dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau bergantung pada dua ni nescaya mu tak sesat jalan selama-lamanya daripada jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalulah kita ambil pula para ulama tu mari syarah, mari jelas, mari menyata akan isi kandungan Al-Quran dan isi kandungan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nescaya itulah cara yang diberjalankan oleh para ulama kita semenjak dulu sehingga sekarang. Baik. Kemudian Rasulullah katakan, yakhrujud dajjal min ummati. Keluarnya dajjal daripada umatku. Pahal di sini makna lagu mana? Pahal daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, sebagaimana al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bawa datang juga hadis ni dalam Sahih Muslim, iaitu syarah Sahih Muslim bagi An-Nawawi rahimahullahu taala. Dia kata keluarnya oleh dajjal daripada umatku. Pahal di sini para ulama syarah kata dajjal ni sejenis daripada manusia. Kita dah pergi mari lama mana orang-orang dulu duk royak kata dajjal ni nah bukan daripada jenis manusia. Dajjal ni apa nama dia ni apa besar sepegasi. Nah, dajjal ni gitu, dajjal ni gini. Tak. Dajjal ni bukan manusia. Tak, dajjal daripada manusia. Dajjal mana kata daripada manusia, golongan manusia. Sebab tu kata fi ummati. Yakhruju ad-dajjal fi ummati fayamkuthu fihim arba'ina. Makna kata dajjal itu keluar dalam umat aku ni, mari di umat aku ni, masuk duk mai kacau dalam umat aku ni, fayamkuthu fihim arba'in. Dia itu duduk, yamkuth mana duduk pada umat aku ni, Nabi kata di dalam golongan umat aku ni arba'in. 40 ke apa? La adri arba'ina yawman au arba'ina syahran au arba'ina sanan sa'aman au arba'ina laylatan. Aku sendiri pun tak tahu, ya Rasulullah kata, aku sendiri pun tak tahu kata 40 tu 40 hari ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke, 40 mati, 40 malam, 40. Nampak tu tak? 40. Maka kalimah 40 ni kita nak pergi buat tafaul tafaul setengah-setengah, ambil buat tafaul kita buat gani 40 barangkali dia istidlal dengan hadis-hadis umpama ni lah. Boleh jadilah setengah-setengah tu anak buat gani 40 hari, anak buat gani 40 hari. Tu makna kata barangkali dia istidlal dengan ini hadis ataupun dengan ini apa nama athar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita tengoklah keadaan ia macam mana, kok mana tempat istidlal tu kita tengok pula. Sebab apa? Bukan tiap-tiap hadis yang kita baca kan mari kita faham tu kita nak istidlal. Sebab masalah istidlal, cara kita nak mengambil dalil tu kita kena tengok pula, ukur pula, berarti pula, jelas pula sekali lagi. Tapi sini bukan tempat dia lah. Lalu setelah daripada dajjal keluar mari, duk mari kacau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah dia daripada golongan manusia. Dia adalah manusia jugalah. Dajjal ni manusia juga. Maka bab dajjal tu nantilah kita belajar suku. Bab dia khusus. Ya ada bab dia hadap kecek masalah ni. Nampak tu tak? Tu kita tengok ahli sunnah ni kecek macam mana. Orang sunnah ni dia pegang ni lagu mana. Dia tengok pada hadis-hadis. Tengok pada hadis-hadis, tengok pendapat sahabat, pendapat tabi'in, royak macam mana. Barulah kita pegang jadi kena. Bukan duk dengar demo, amo biasa dengar. Oh amo biasa tahu. Oh amo gitu. Tak. Kena wari dalil daripada syarak, royak tegini. 1 2 3 4. Tu kemudian dalil lain pada Quran tadi itu kena wari hadis-hadis yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ambil dongeng-dongeng duk royak, ambil perkara yang khurafat duk royak. Itu bukan jalanan ahli sunnati wal jamaah. Fayab'atsullahu ta'ala Isa bin Maryam alaihi assalam. Maka Allah Subhanahu wa taala ni utuskan Isa bin Maryam mari kepada ini dunia. Sebab Isa bin Maryam ni sekarang lah ni ada di langit. Dia sekarang lah ni tak ada mati lagi, duk pakai umur dia di langit.
Ini pegangnya ahli sunnati wal jamaah yang wajib kita pegang dengannya. Mana Isa ni wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kama di ayat hak lain saya kata barrafa'ahu Allahu ilayya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala angkat kepada kami mana daripada atas, angkat ke atas. Kerana Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat ketinggian atas mutlak, maka Tuhan angkatkan balik atas ni Isa ada sampai sekarang. Dan dia akan turun pada akhir zaman untuk berapa? Untuk berapa nama? Untuk mari nak bunuhnya Dajjal, ya Allah Subhanahu wa taala wa keluar mari kepada ini ummah. Dajjal ini katanya para ulama al-Islam apabila dengarnya kata Dajjal keluar, Nabi kata jangan kita pergi tengok. Ni perangai terkadang orang kita ni setengah-setengah daripada kata apabila bahaya ni kita nak pergi tengok. Ajaran Islam ni dia tak seru tengok bahaya. Nah, tak seru tengok bahaya seumpama Dajjal ni tak seru pergi tengok. Jangan pergi. Kalau bunyi kata Dajjal keluar, lari jauh. Jangan masuk dekat. Jangan. Sebab apa? Sebab benda yang umpama ni apabila kita tengok ni, ia akan kesal dengan mata kita. Akan kesal masuk dalam tubuh badan kita. Jangan duk main. Benda-benda hak pesing bahaya umpama ni kita nak pergi tengok. Ya bukan masalah gitu. Nampak tu tak? Benda-benda bahaya tu hendaklah kita jauhkan diri daripadanya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ia kata fayadhharu fayuhlikuhu Allah taala. Maka apabila Isa ni mari, maka sebab Isa ni mari, maka Allah Taala membinasakan Dajjal. Apabila Dajjal tu mati, mapuh maksudnya thumma yalbathun nasu ba'dahu sinin sab'ah. Maka manusia duduk lepas pada tu 7 tahun, laisa bainathnai adawatun. Duduk dalam keadaan tak ada balah. Di antara dua orang tak ada balah. Mana tenir lah. Mana seni molek tak ada balah. Berapa lepas daripada Dajjal tu mapuh 7 tahun duduk dalam keadaan lagu tu. Ni hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ni bukan hadis mansukh. Terkadang hadis sahih tapi mansuh, sakut pada dengan ahkam. Ada masalah pegangnya tak ada mansuh. Ingat tu, wahai adik-adik yang dikasihi dan saudara-saudara yang dirahmati, masalah mansuh, masalah nak sapu hukum, iaitu masalah ahkam sahaja. Ada apa masalah asyratis sa'ah, alamat-alamat hari kiamat umpama ni sebagai pegangnya ni tak mansuh. Tetap duk gitu nah. Lama kata hadis ni mansuh juga jelah. Bukan lagu tu. Salah lagu tu dah. Baik kis mula masalah mansuh tu. Baik. Allah telah menyatakan banyak dah masalah mansuh tu di dalam syarah kita terhadap kitab Mustalahil Hadis, terhadap kitab Ulumil Quran dan sebagainya. Dan dalam masalah usul fiqh dan sebagainya, kita telah menyatakan dah perkara-perkara tersebut tu bagi mereka-mereka yang kanak kepada ilmu pengetahuan adalah menuntut ilmu pengetahuan daripada ulama Rabbani yang berlandaskan di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala, al-kitab was sunnah, mengikut jalan ni yang dijalankan oleh para ulama Rabbani semenjak kurun salaf sehingga sekarang lalla ni lah duduk di atas jalan. Kerana salaf ni ia ada dua bagai salaf zamaniyah itu telah habis dah. Orang panggil salaf zamaniyah. Salaf masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kemudian as-sahabah, itu kemudian at-tabi'in, kemudian atba'it tabi'in. Ni cukup. Cukup dah. Mana kata ini panggil salaf zamaniyah. Adapun salaf manhajiyah, salah orang khalah tapi jalan supaya salaf. Ada sehingga hari kiamat. So umpama mazhab Syafi'i zamani, masa Imam Syafi'i dah ada tu lah. Masa Imam Syafi'i dah ada, masa Imam Muzani dah ada, masa Imam Buwaiti dah ada. Hal ni panggil salaf zamani. Ada pun orang mazhab Syafi'i ni sekarang lah ni kita bermazhab Syafi'i dalam masalah fiqh ni ada lagi? Ada. Orang panggil Syafi'i manhaji. Jalan ni hak Imam Syafi'i rakyat, qawaid hak Imam Syafi'i letak, tu kita jalan gitu. Itu apa yang kata apa nama? Mazhab salaf manhaji, manhaj salaf zamani. Mazhab Syafi'i manhaji, mazhab Syafi'i zamani. Faham gitulah. Semua tu mazhab Abu Hanifah ke, mazhab Imam Malik ke, Imam Ahmad ke, Imam Syafi'i ke, supaya
Itu nak kita faham molek nah masalah ni. Terkadang kita tak ada mana nak pakai tu salah tak ada lama dah. Ya tak faham tu. Nah, ya tak faham. Kalau gitu kita boleh jawab kata ada mana lagi mazhab Syafi'i mati gila mah tak faham tu, tak faham. Nampak? Tak faham lagu tu apa yang kata perkara yang kita kena jelas molek tu. Tu orang salah tu ya faham lagu tu. Kita boleh berakidah dengan salah. Amba ni alhamdulillah dan majlis kita, pengajian kita seru supaya manusia itu berakidah dengan akidah salaf yang dijalankan oleh tokoh-tokoh ulama salaf. Cuma salah itu kena faham daripada kitab salah, jangan faham salah itu daripada kitab yang lain daripada salaf. Tak. Jangan buat gitu. Kita nak faham mazhab Syafi'i, ngaji kitab Imam Syafi'i. Ataupun ngaji kitab hak yang duduk di atas batas saya kawan mazhab Syafi'i. Okey, tak ada masalah. Jangan nak kenal Syafi'i pergi mengaji dalam kitab Hanafi ke masalah. Dalam kitab Maliki ke, dalam kitab Hambali ke, ya tak kenal sungguh. Ya tak sama ni. Nampak? Ya tak sama. Nak kenal salah, ngaji pada kitab salah. Sudah, cukup. Hanya tu ya. Tu nak kita faham molek. Baik. Kemudian lepas daripada duduk 7 tahun dengan tidak ada perbalah gapo, duduk dengan cara seni. Nah, duduk dengan cara ada kasih saya 7 tahun lepas pada tu. Summa yursilullahu ta'ala rihan baridatan min qibalis Syam. Ni sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala utuskan gapo angin yang sejuk daripada pihak mana? Pihak negeri Syam. Pihak negeri Suria ni lah. Syam ni asal ni Palestin pun Syam, Urdun pun Syam, Syria pun Syam. Nampak tu tak? Tu buat Syam belaka tu. Dulu tu. Sekarang lah ni apabila sebut Syam kena ke Suriasa. Sebab penjajah mari jajah je bagi habis. Nampak tu tak? Ayah bagi habis. Tak apalah. Tak apa, tak ada masalah. Ada tu kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala nak tu. Sebab tidak berlaku satu perkara ingat di atas muka bumi ni malaikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kau ni. Nah, kau ni tu Tuhan kehendak lagu tu. Nak berlaku. Kalau Tuhan tak kehendak, cerak tak berlaku. Baik. Kemudian apabila Tuhan hantarkan angin yang sejuk tu daripada qibali Syam, daripada pihak hak Syam tu, fala yabqa ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min iman illa qabadathu. Tidak tinggal seorang pun di dalam hati dia itu berapa nama? Mithqala dzarrah. Akan sebesar biji sawi daripada iman, malaikat angin itu akan cabut. Malaikat angin itu akan bawa roh dia keluar daripada jasad dia. Makna kata dia mati. Serok hak tu pakai mati. Serok hak ni makna kata pakai cabut nyawa, cabut roh. Itu makna kata fala yabqa ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min iman illa qabadathu. Malaikat mati. Angin itu jadi sebab siungnya serok angin masuk maka jadi mati. Lebih teruk daripada menyakit hak kita duk rasa ni lagi sebab mari dengan udara hak ni. Baik. Maka hak ni tak ada gapo. Hak ni kebaikan, hak Tuhan nak rahmatkan ni. Tuhan nak mematikan orang molek-molek ni dengan angin yang sejuk, dengan tidak ada seksa, dengan tidak ada gapo, hawak apa? Kerana Tuhan tak sewi kiamat tu berlaku di atas orang yang beriman. Walaupun sebesar biji sawi iman, Tuhan tak sewi berlaku. Nak kata iman hak kita dak bawa ni adalah harga sekali. Nampak tu tak? Tu. Hatta law anna ahadakum kana fi kabadi jabalin ladakhalat alaihi. Sekalipun orang tu duduk di dalam hati bukit ataupun duduk dalam bukit yang gagah yang dilindungi oleh batu, angin ni akan masuk juga. Kalaulah mereka itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yabqa syirarun nasi fi khiffatit tayr wa ahlamis sibah. Maka lepas daripada angin tu mari, ni hadis Nabi SAW dak riwayat, apabila angin tu mari maka tinggallah di atas muka bumi ni sejahat-jahat manusia. Lagu mana? Fi khiffatit tayr. Gapo fi khiffatit tayr? Mana kata ya ni nak buat benda yang Allah Subhanahu wa taala merka gapo nama ni ning. Lagu mana? Cepat seumpama burung. Dan hati dia tu jahat seumpama sibak. Makna sibak ni makna kata burung yang makan sama-sama burung dia tu muzalimilah, kacalah, membunuh. Jadi mudah bagi dia.
Sebab puak jahat saja. Tinggal puak jahat saja. Lagu mana tinggal puak jahat? La ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Tak kenal benda baik dan tak ingkar benda mungkar. Tak tahu apa dah. Tak tahu gapo-gapo dah. Mari hadis sahih dalam hadis hasan dalam Musnad Imam Ahmad, kata masa ni lah Kaabah akan dikatak, dihancurkan satu batu ke satu batu daripada orang yang hitam. Waktu baik satu. Kerana hari ni tidak ada semaya, tidak ada haji, tidak ada gapo nama sekarang habut tak ada lah. Ni hari yang berlaku ni. Ya akan berlaku lah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak. Nabi kita royak kena berlaku. Tak ada benda tak kena Nabi royak. Nabi royak kata air sungai dengan air laut, ia ada barzakh, ada sekatan. Orang pergi kaji, benar. Semua hak Nabi royak tu benar berlaku. Nabi kata jilatan bakteria daripada lidah binatang henying ni azakumullah, dia tak akan mapuh, tak akan hilang malaikat dengan turab, tanah liat. Maka orang pergi kaji, benar. Basuh dengan kemi ni tak tubik tak habis. Kalau buat supaya Rasulullah buat, Muhammad buat, orang putih tak tolong kaji wik. Kita sekadar mengaji ya. Kita orang Islam ni sekadar mengaji kenapa? Belakang ni bawa kaji kerana orang buat kaji yang belum ada kita ni puak tak beriman. Nak tengok Muhammad ni kata sungguh gedak. Ya buat sebab gitu lalu. Benar. Berimannya mana? Sebab tu mereka ni apabila beriman, kerajaan dunia ni katuk. Sebab apa? Sebab takut orang pakai ikut agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang bunuh hati gapo nama hati supaya tak sewi orang tu ikut benar. Tu kerja dia. Kerja orang tak benar dia duk lagu tu lah. Dia takut pada benda benar. Baik. Kemudian fayatamatsalu lahumus syaitan, maka merupakan oleh syaitan fayaqul ala tastajibuna. Mai tak buat apa tak ikut buat aku ni, makna syaitan ni ya orang cidik, orang syaitan ni makhluk yang cidik yang pandai kecek. Panggil manusia pakai ikut laku. Payah suruh turut gapo? Fayamuruhum bi'ibadatil authan fayabudunaha. Ni Rasulullah ayat. Ni nak ayat kata ada lagi akan datang ni manusia akan ibadat kepada authan. Authan ni kata ulama iaitu al-kubur, ibadat kepada kubur. Sujud kepada kubur, sembah kubur, puja kubur, tawaf kubur. Ni syaitan akan hajak manusia pergi kepada benda tu. Sujud pada pohon kayu, sembah pohon kayu, percaya kepada pohon kayu, percaya kepada hatu, percaya kepada apa nama kubur-kubur nama. Tengok sekarang lala ni banyak mana dah. Nah, perkara-perkara ni lagi akan timbul. Ya'budunal authan. Nabi Muhammad raya alaihi salatu wassalam. Kemudian ya dok buat lagu tu hewak lagu mana? Arzaquhum hasanatun. Rezeki dia tu mewah. Ya Allah. Deraka ke Tuhan sepagi tu lalu tapi rezeki mewah. Duduk senang, lene tak ada gapo-gapo, senang hebat duduk. Tu dia. Apabila duduk le keadaan tak khabar lagu tu, tak khabar lah senang. Manusia kita apabila senang jangan khabar gapo lagi. Senang ke? Nampak sedap duduk ke? Thumma yunfakhu fis-sur. Kemudian di atas mereka itulah ditiupkan sunah sangkakala wihcul bud. Tu makna kata wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ni hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat ni sini. Lepas daripada tu orang hak dengar mula-mula kata dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu mereka yang duk cara uta ialah mula-mula dengar sekali. Ada lagi uta zaman tu, uta masa nak berlakunya kiamat, ada lagi orang duk belak uta, duk cara kat uta, maka orang tu lah hak tak mati, orang tak beriman tu hak cara uta tu, dia dengar mula-mula sunah sangkakala di telinga dia, maka rebah dia. Lepas pada tu apabila rebah ni gi suara tu gi dengar oleh orang tak beriman, maka jadi mati dalam keadaan tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu maknanya. Lepas daripada tu Tuhan taruhkan dia masa pula 40. Tak royak tu 40 hari ke, 40 malam ke, 40 bulan ke, 40 tahun ke, tak ada royak. Sebagaimana hadis yang kita dengar daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, lalu Allah Taala suruhnya siup pula sunah sangkakala kali yang kedua,
thumma yunfakhu fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Ini hadis sahih Muslim. Kama dia ditiupkan padanya pada sunat sangkakala atau kali yang kedua, maka tiba-tiba mereka itu yanzurun, bangun tengok keadaan, kata kita nak hadap ke depan. Nah, keadaan yang kita hadap ke depan ni duk tengok gapo Tuhan nak kata kita. Asyaqiyun ana am sa'idun ana. Kita ni nak bahagia kan nak binasa? Nak pesen mana? Tunggu. Thumma yuqal, kama dia dikata, malaikat lah, Allah Ta'ala suruh malaikat katakan, ayyuhan nas, wahai manusia, halummu ila rabbikum, gilah kepada Tuhanmu, gih, halau, semua datang muka bumi ni akan bakiknya manusia tubik pada kubur dia, malaikat akan halau tubik, hamak tubik, gih ke mana? Gih kepada padang mahsyar. Lalu Tuhan kata, waqifuhum innahum mas'ulun. Berhenti puak ni akan ditanya satu persatu. Thumma yuqal akhriju ba'than nar. Lalu Tuhan raya kata, waktu baik puak kumpulan daripada ahli neraka. Fayuqal kam, berapa puak ahli neraka di banyak mana? Tengok puak ahli neraka, Allah merabbi salim. Fayuqal min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'ina. 1000 orang, cabuknya 999 orang pergi ke neraka, seorang masuk syurga. Ni. Apabila sampai ke hari ni, maka hadis so lagi Nabi kata 99 orang ni capur dengan puak mana? Capur dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni salah satu daripada anak Adam juga. Yang hidup pahal Ya'juj wa Ma'juj, pahal pesen karuk tu, makan ni, ya bukan manusia begitulah begini. Kereta kebal punya makan, kapal tubal punya makan. La ilaha illallah. Apa ambil syarah daripada mana duk royak lagu tu? Nak royak sedap mulut, nak ugut orang pun, nak mentarhibkan orang pun tak boleh buat lagu tu. Benda yang bukan-bukan kita nak pergi buat asuk lah urusan agama ni, tak boleh kita buat lah tu. Nampak? Tak boleh kita buat lagu tu. Ya punuh cara pegangnya kita. Masuk duk di dalam pegangnya orang awam, benda-benda yang bukan-bukan, ya pegang kejap lagu tu. Apabila Tuhan tanya esok, mau pegang lagu ni, mau pegang daripada mana? Orang kata, orang tu hajar, gitu lagi ni. Kita nak jawab lagu mana depan Tuhan? Kita orang mengajar sedap mulut tu, kita nak jawab lagu mana depan Tuhan? Cuba kita tanya dia, kita sejak-sejak nak jawab lagu mana depan Tuhan? Kalau Tuhan tanya mumbik mana mau royak lagu tu, kita nak jawab lagu mana? Kalau Tok Guru hak alim pada kita tanya pun kita pucak dah. Ini Tuhan Rabbul Izzah, Rabbul Jalal tanya kita tambik mana royak lagu tu kepada manusia hamba aku. Tak kasiak kita. Sebab tu orang ahli sunnah wal jamaah dia bimbang. Nah, dia bimbang, dia tengok sungguh. Sebab apa dia dinamakan ahli sunnah? Sebab dia gantung pada sunnah Nabi, gantung kepada ayat Al-Quran. Tu maknanya gantung pada pendapat sahabat tabi'in, itu mana al-jamaah. Tu cara dia. Kalau lah royak tak ahli sunnah wal jamaah, Quran pun tak ada, hadis Nabi pun tak ada, sahabat Nabi pun tak ada, tabi'in pun tak ada, atba'it tabi'in pun tak ada, jazal kata tu bukan. Nampak tu tak? Jazal kata itu bukan. Ajaran itu bukan daripada, terutama masalah akidah, masalah pegangnya, masalah iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tu tak? Alhamdulillah, hadis lain riwayat kata 999 tu campur dengan Ya'juj wa Ma'juj. Manusia ni boleh dia lagi masuk syurga. Alhamdulillah. Tak apa. Nampak? Fa yauma idzin, maka hari itulah apa nama ni? Tub'atsu wildanu syibah. Makna kata hari itulah budak tu jadi ubai naik. Tengok tu jadi ubai naik. Buat apa? Kerana mikir banyak. Dan hari itulah wa yauma idzin yukshafu an saqin. Hari itulah Allah Subhanahu wa taala bukanya gapo? Kedahsyatan. Saq. Allah Subhanahu wa taala. Saq di sini katanya Abdullah bin Abbas, iaitu kedahsyatan hari kiamat. Ada pun hadis Sa'id Al-Khudri satu sifat Allah Subhanahu wa taala suku tu. Nah, atau bab yang lain sakut paut dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Hak ni yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud, ni makna yauma yaumul asyiddah. Yaumul syiddah mana hari yang dahsyat. Dahsyat apa? Kerana hak ni kena masuk syurga, hak ni kena masuk neraka. Oh, bosanlah kita. Kalau kita kena masuk neraka, nasallallahu taala as-salama wal afiyah, tak teruk. Kalau masuk syurga, alhamdulillah,
terhenti di atas apa amalan iman yang kita bawa pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat. Kalau kita waris hadis tiap-tiap ayat hak Allah Taala royak dalam Quran tu pakai pada satu ayat. Nah, pada satu ayat untuk kita nak menghuraikan, nak menjelaskan kepada umat masyarakat supaya nak faham isi kandungnya, insya-Allah kita akan masuk ayat yang ke-60. Bismillah. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun. Pada besok hari, pada hari ini sekadar inilah sahaja dulu. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al Qur'an rabi'a qulubina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzama min sayyi'il asqam wa min kuruna ya rabbal alamin. Allahumma irfa' عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الوباء والكورونا يا رب العالمين بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.